Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali mempelajari bahasa Arab. Kita akan sebelum ni kita dah bahas mengenai rafa', nasab, jar dan jazam. Jadi seperti janji sebelum ni, kita akan membahas mengenai al-asma'ul khamsah. Jadi hari ini kita akan belajar al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah ni, al-asma' ni ini adalah bentuk asma'un. Macam kita cakap al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Al-asma'ul husna, nama-nama yang baik untuk Allah. Jadi nama-nama yang baik, al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Kalau ini al-asma'ul khamsah, nama-nama yang 5. Jadi ada 5 nama yang khas dalam bahasa Arab. Al-asma'ul khamsah. Apa saja dia dalam al-asma'ul khamsah? Kita sebelum ni dah selalu cakap ada akhun, ada abun, ada hamun, ada zu, ada fu. Ini semua dia. Ada akhun, abun, hamun, zu dan fu. Akhun makna dia saudara laki-laki. Abun makna dia ayah. Hamun makna dia saudara ipar. Zu makna dia memiliki, yang memiliki. Fu makna dia mulut. Jadi ada 5 ismun atau kata benda yang dia tu khas tempat di dalam ilmu nahwu. Tajuk dia nak dinamakan al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Okey. Lepas tu al-asma'ul khamsah itu ada banyak dalam Al-Quran. Boleh kita tengok contoh-contoh dia dalam surah Al-Qasas. Wa abuna syaikhun kabirun. Ada juga dalam surat Yusuf, inni ana akhuka. Ni salah satu contoh daripada al-asma'ul khamsah. Yang ini pertama, wa abuna. Lepas tu, inni ana akhuka. Ini contoh. Yang pertama ni dalam surat Al-Qasas ayat 23. Yang kedua ni dalam surat Yusuf ayat 69. Wa abuna syaikhun kabirun. Dan ayah kami adalah orang tua yang sudah sangat lanjut usia, yang dah tua sangat. Inni ana akhuka. Sesungguhnya saya adalah saudaramu. Ini dalam kisah Yusuf. Okey. Ini 2 ayat ni, terdapat di dalam 2 ayat ni ada al-asma'ul khamsah. Ada isim-isim yang 5 tu. Pertama adalah abuna. Wa abuna. Sini wa ni tak termasuk. Abuna. Abu ni makna dia, ni dia dari abun sana. Jadi kalau abun, kalau kita tengok di sini ni, dia mesti bentuk dia abun. Tapi kalau dia dah bergabung dengan sini ayah, lepas tu kami, ayah kami. Jadi dia macam dalam bahasa Melayu tu ada kata majmuk nama dia. Idhofah mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi kalau ayah saja abun bentuk dia. Tapi kalau dah ayah kami, abuna, pakai waw di ujung dia.
Jadi kalau antum membuat abun, ini ayah mana dia? Tapi kalau dah ayah kami, abuna. Contoh ayah daripada Sulaiman, Abu Sulaiman. Macam Abu Hurairah. Jadi dia kalau dah kalau ni abun, kita jadikan satu dengan perkataan lain, kita gabungkan dengan perkataan lain menjadi satu kata, maka dia yang abun itu pakai waw ujung dia. Kalau kita ini satu perkataan, ini kita ubah jadi kata majmuk, dua perkataan jadi satu, atau mudhaf dan mudhaf ilaih dalam bahasa Arab, maka abun ni mesti kita tambah dengan waw, mesti ada waw. Nanti kita akan jelaskan kembali. Dan ayah kami syekhun kabirun. Ini rofa' dia. Kalau al-asma'ul khamsah, rofa' dia dengan waw. Macam ni kata antum lihat. Inni ana akhuka, sesungguhnya saya adalah saudaramu. Ini pun juga akhuka, saudaramu, saudara laki-lakimu. Akhuka ni pakai waw juga. Jadi rofa' dia al-asma'ul khamsah ni dengan waw. Jadi al-asma'ul khamsah rofa' dia dengan waw. Akhun jadi akhuka. Hamun jadi hamu, jadi panjang dia kalau dia menjadi kata majmuk dengan perkataan lain. Okey. Ini ada dalam kitab. Okey. Di antar dia dalam kitab, ada dalam kitab ini dalam kitab Al-Hiwar fi Syarhil Ajurumiyah. Ini dalam Syarah Jurumiyah. Okey. Ni dalam kitab ni ada syarat untuk al-asmaul khamsah, syarat dia. Dia ada syarat ammah, ada syarat khassah. Okey. Saya padam yang ni. Syarat dia yang pertama adalah mufradah. Mufradatun. Mufrad dia al-asmaul khamsah, 5 nama ni mesti dalam keadaan bentuk mufrad, tak bentuk tunggal, tak boleh dalam bentuk jamak, tak boleh dalam bentuk musanna. Contoh akhun, ini akhuka. Ini masih dalam bentuk mufrad, satu orang, saudara lelakimu, saudara laki-lakimu. Kalau kita buat jadi jamak dia, jadi ikhwatun dia. Dalam Al-Quran ada dalam surat Yusuf, waja'a ikhwatu Yusuf. Waja'a ikhwatu Yusuf. Yusufa. Dan telah datang, ni waja'a, dan telah datang saudara-saudara laki-laki daripada Yusuf. Ikhwatu ni, ini jamak. Ini jamak taksir kata kita belajar semalam. Akhuka ni, ini bentuk mufrad. Jadi kalau dia masih dalam bentuk mufrad, baru berlakulah kaedah-kaedah al-asmaul khamsah. Tapi kalau dia dah jadi jamak, walaupun makna dia tetap sama, saudara laki-laki, tapi sini mufrad, sini jamak. Kalau dah jamak, dia tak pakai lagi kaedah al-asmaul khamsah. Jadi bukan rofa' dia bukan dengan waw lagi. Tapi sekarang kalau ikhwatu dengan dhammah rofa' dia. Okey. Jadi kalau antum buat akhuka, inni akhuka, akhuka ni al-asmaul khamsah. Akhuka al-asmaul khamsah rofa' dia dengan waw. Tapi kalau ayat dia dan telah datang saudara-saudara laki-laki daripada Yusuf, ini jamak dia ikhwatu. Kalau dah jamak, dia tak pakai dengan waw lagi, tak pakai waw lagi. Tanda rofa' dia adalah dhammah. Okey. Jadi syarat yang pertama daripada al-asmaul khamsah adalah mufradah. Dalam sini ada qala abuhum, dalam surat Yusuf qala abuhum. Jadi itu masih rafa' dengan waw. Macam kita belajar semalam, rafa'nya al-asmaul khamsah dengan waw. Qala abuhum, dan dan ayah mereka telah berkata. Qala abuhum, ayah mereka telah berkata. Fa idza kanat musannatan rufi'at bil alif li'annaha tu'rab i'rab al musanna. Jadi jikalau
Jika asmaul khamsah ni kita dah jadikan musanna, dia pakai alif lagi. Contoh dia, contoh yahkumu bihi dzaw adlin minkum. Dzaw adlin minkum. Kalau tengok di sini yahkumu dan apa? Dan telah mengeluarkan hukum hakam dan telah menghakimi dan yahkumu bihi tentang perkara itu dzawa adlin minkum. Orang yang kedua orang, dzawa ni kan mempunyai dan sedang menghakimi. Menghakimi ni maksudnya memberikan peradilan atau memberikan satu hukum. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Dua orang yang mempunyai keadilan minkum, yang mempunyai keadilan, yang mempunyai sifat adil daripada kalian. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Okey. Dzawa ni kalau bentuk mufrad dia adalah dzu. Tapi kalau bila dah jadi dua musanna dia dzawa dia. Kalau dah dzawa rafa' dia, ni kan rafa' ni masih rafa' ni. Rafa' dia bukan dengan waw macam akhuka, bukan dengan waw, bukan waw pun ada waw sini, bukan waw rafa' dia. Tapi rafa' dia dengan alif, sama macam isim musanna yang lain. Sama macam isim musanna yang lain. Jadi syarat yang pertama daripada al-asmaul khamsah adalah al-asmaul khamsah mestilah dalam bentuk mufrad. Tak boleh kita ubah jadi musanna. Boleh kita ubah jadi musanna ataupun jamak, tapi dia bukanlah lagi dengan kaedah al-asmaul khamsah. Okey, ini yang pertama. Contoh dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin tu bersaudara. Ikhwatun itu memang daripada akhun. Akhun, jamak dia ikhwatun, macam ni juga. Jamak dia ikhwah. Tapi kalau dah ikhwah, dia bukan termasuk lagi al-asmaul khamsah. Okey. Di sini banyak. Ada lagi awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Surah Al-Maidah. Aba'uhum, aba'un. Aba'un tu dari perkataan abun. Abun, aba'. Aba' tu jamak dari perkataan abun. Ayah-ayah mereka atau kakek, dedek moyang mereka macam tu. Ini yang pertama adalah syarat dia adalah mestilah dia jadi mufrad. Yang kedua adalah kita padam yang ni. Yang kedua, mudhafatan ila ismin zahir mudhafatan ila ismin zahirin au dhamir. Ini yang kedua. Mudhafatan ila ismin zahirin au dhamir. Jadi al-asmaul khamsah dia mesti dalam bentuk mudhaf ila ismin zahir atau dhamir. Mudhaf tu apa? Macam yang kita cakap tadi. Contoh sana akhun. Akhun. Kita ini saudara makna dia. Saudara, contoh saudara Yusuf. Saudara ni Yusuf. Contoh lagi yang lain, abun. Abun kita ambil contoh dia, abun ayah. Ayah tambah ayah daripada, contoh dia daripada Sulaiman. Atau ayah kamu. Kamu bahasa Arab dia anta. Atau kalau jadi kepunyaan ka dia. Ayah kamu. Okey. Ni dua perkataan, akhun dengan Yusuf, abun dengan ka. Akhun dua perkataan kita jadikan satu. Saudara Yusuf, saudara daripada Yusuf. Kalau kita jadikan satu,
Akhu. Pakai waw jadi dia. Akhu Yusufa. Akhu Yusufa. Jadi pakai waw akhun ni kita ubah jadi waw. Yang ujung dia tu kita tambah waw. Sebab al-asmaul khamsah apabila dah jadi mudhaf, ni mudhaf nama dia. Yang ini dinamai mudhaf. Yang ini dinamai mudhafun ilaih. Apabila dah jadi mudhafatan ila ismin zahir, ini isim zahir nama dia. Dia bermudhafkan dengan isim zahir. Ini mudhaf ilaih dia punya. Yusuf. Yusuf tu isim zahir, isim nama orang. Isim zahir nama-nama orang, nama-nama benda, contoh kitab, kursi macam tu. Mudhafatan ila ismin zahir akhun Yusuf, ni akhun, ini isim zahir dia. Akhu, kalau dia dah jadi mudhaf dan mudhaf ilaih, akhu Yusuf, maka yang pertama ni kita tambahkan waw di ujung dia sebagai tanda rafa' dia. Yang nombor dua ni, isim kedua menjadi mudhafun ilaih. Yang mudhafun ilaih ni, setiap mudhafun ilaih mesti dalam keadaan jar. Yusufa. Sebab tu sini Yusufa, bukan Yusufu lagi, Yusufa. Sebab dia mesti dalam keadaan jar. Sebab mudhafun ilaih mesti jar. Okey. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau dalam bahasa Melayu selalunya kata majmuk bahasa dia punya. Okey. Ni tak ada soalan. Okey. Abuka. Ni juga. Ini isim zahir, ini isim zahir, ini dhamir. Kalau dhamir abuka. Abuka. Macam tu juga. Yang abun ni asal dia tak pakai waw sini. Tapi bila mana dah jadi mudhaf dan berjumpa dengan mudhafun ilaih, maka dia tambah waw di sini. Jadi abuka. Macam tu. Jadi kalau dia sudah mudhafatan ila ismin zahir au dhamir, ini isim zahir, ini dhamir, kan ni dhamir, ayahmu. Kalau mudhafatan ila ismin zahir wa au dhamir ataupun dhamir, maka dia pakai kaedah al-asmaul khamsah. Apa kaedah dia? Rafa' dia dengan waw. Pakai waw, tambah waw di ujung dia. Okey. Ini syarat al-asmaul khamsah yang kedua. Okey. Mudhafatan ila ismin zahir. Ka qaulika Abu Bakrin, akhuka dzu karamin. Ka qaulika Abu Bakrin. Seperti ada yang selalu kita cakap Abu Bakrin. Abu Bakrin. Ayah daripada Bakar. Fa in kanat ghayra mudhafatin fatu'rabu bil harakat az-zahira al-alama al-asliyah mithlu qawlihi ta'ala walahu akhtun aw ukhtun. Walahu akhun aw ukhtun. Walahu akhun aw ukhtun. Walahu akhun aw ukhtun. Jadi kalau fa in kana ghairu mudhafah fatu'rabu bil harakat az-zahirah. Jadi kalau dia ini akhun ni akhun, ini ukhtun, dia tak mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih macam ni bentuk dia, akhu Yusuf abuka. Ni akhu Yusuf abuka. Kalau ini akhun ukhtun, dia tak ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Bentuk dia bentuk macam ni saja, akhun dan ukhtun. Ini bukan mudhaf. Ini juga, yang ini bukan mudhaf. Maka kalau dia bukan mudhaf, ni walaupun dia termasuk al-asmaul khamsah tapi dia bukan mudhaf. Maka tanda rafa' dia ni tanda rafa' dia tetap dengan dhammah. Dengan harakat asli dia tetap dengan dhammah, bukan dengan waw. Tapi kalau dia dah jadi mudhaf baru pakai waw. Macam tu. Jadi syarat al-asmaul khamsah rafa' dia boleh dengan waw. Itu jika yang pertama adalah jikalau dia mufrad, bentuk mufrad tunggal. Yang kedua jikalau dia mudhaf. Tapi kalau dia tak mudhaf macam ni, walahu akhun aw ukhtun, ini tak mudhaf, maka dia tanda rafa' dia tetap dengan dhammah macam isim yang biasa. Okey. Walahu akhun aw ukhtun. Atau ada juga wa qaulihi ta'ala wa banatul akhi wa banatul ukhti. Dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Okey. Jadi dia macam isim biasa lagi kalau dia tak
tak mudhaf. Ada soalan? Ini yang syarat yang kedua. Okey. Kita padam yang ni, yang atas ni. Syarat yang ketiga adalah mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Contoh dia okey. Kalau ada orang ada abuna tadi kita cakap kan. Lepas tu ada abi. Okey. Jadi dia mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Tadi dah cakap setiap al-asmaul khamsah boleh menggunakan kaedah al-asmaul khamsah apabila dia mudhafah ila ismin zahir atau dhamir. Jikalau dia jadi mudhaf dan ada mudhafun ilaih dia. Sekarang ditambah lagi syarat dia. Jikalau dia mudhaf, dia tak boleh mudhaf dengan ya' mutakallim. Kalau dia mudhaf, dia tak boleh mudhaf dengan ya' mutakallim. Contoh sini, abi ni. Ni abi. Sini yang ya ni ayahku. Jadi ya' mutakallim tu makna dia ya yang menyatakan ya al-ya yang menyatakan sebagai kepemilikan saya punya, ayah saya. Contoh buku saya, kitabi, ada ya di ujung dia kan, itu ya nama dia ya mutakallim. Macam ni, ayah saya. Yang ni nama dia ya mutakallim. Jadi al-asmaul khamsah, jikalau ni asmaul khamsah, ini ya mutakallim, dia ini mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Tapi apabila al-asmaul khamsah jadi mudhaf kepada ya mutakallim, maka dia tak pakai kaedah al-asmaul khamsah. Contoh abi. Sini berarti rafa, sini tak, abi ni rafa dia bukan dengan waw. Bukan dengan waw. Tapi dengan dhammah. Dhammah dia tu dijadikan kasrah untuk harok, sebab selepas dia ni ada ya mati. Jadi kalau dicakap abui kan, jadi kalau kita abu, asal dia kan abu, pakai ya abui kan tak sedap. Jadi abi dia. Dalam kitab ni dicakap fa in udifat ila ya'il mutakallim fa innaha tu'rabu hina idin bi harakatin muqaddara ala ma qabla ya mutakallim. Jadi sebenarnya di sini ni ada dhammah sini. Tapi sebabkan selepas dia ya, maka yang dhammah ni dibuat jadi kasrah abi jadi dia. Tapi bukan rafa' dia dengan bukan rafa' dia dengan waw macam asmaul khamsah yang lain, tapi rafa' dia dengan dhammah muqaddarah. Maka diubah sini dengan kasrah. Kita nampak di sini. Muqaddarah, dhammah dia tak nampak. Okey. Mislu qaulihi ta'ala inna hadza akhi. Macam dalam Al-Quran surat Sad, inna hadza akhi, sungguhnya ini saudaraku. Akhi itu sana tu betul asma akhun tu daripada al-asmaul khamsah, tapi sebabkan dia dah berjumpa dengan ya mutakallim, waw macam yang ni waw yang akhu ni yang waw ni tak pakai lagi sebab selepas dia ya mutakallim. Tapi jikalau dia kalau selepas dia tu macam abuna ayah kami, ni bukan ya mutakallim. Barulah dia boleh yang abu ni pakai kaedah al-asmaul khamsah. Maka rafa' dia dengan waw. Rafa' dia dengan waw sini. Abuna. Rafa' dia dengan waw lagi. Sebabkan selepas dia bukan ya mutakallim. Tapi kalau selepas dia ya mutakallim, yang abun yang tadi asal dia abun ni, dia tak pakai kaedah al-asmaul khamsah. Okey. Ini mudhafatan li ghairi ya mutakallim. Jadi syarat yang ketiga adalah walaupun dia dah mudhaf, tapi dia tak boleh mudhaf kepada ya mutakallim. Ya mutakallim tu ya al-ya'u yang menyatakan kepunyaan saya. Ayah saya, saudara laki-laki saya, buku saya dan tu. Okey. Di sini ada akhi
alamatu raf'i dhammah al-muqaddara ala ma qabla ya al-mutakallim. Jadi sebenarnya di sini ni abi ni macam abi ni pun sebenarnya ada dhammah, tapi dhammah tu muqaddara, dhammah itu dihilangkan. Jadi bukan pakai waw lagi rafa' dia. Okey. Yang nomor syarat yang terakhir, okey, kita padam yang ni. Syarat daripada al-asmaul khamsah yang terakhir adalah ubayyuka wa ukhayyuka. Ubayyuka, contoh dia ubayyuka. Ini jarang kita jumpa. Ini nama dia, ini al-asmaul khamsah yang dimukabbarahkan. Yang dimukabbarahkan. Okey. Ini bentuk mukabbarah dia. Ubayyuka. Jadi kalau antum belajar yang al-asmaul khamsah yang pakai ada, antum pernah mungkin dengar tasghir dalam ilmu nahwu. Tasghir ni mengecilkan. Kalau sini mukabbarah. Ini bentuk mukabbarah dia daripada al-asmaul khamsah. Sini tak payah kita jelaskan sangat. Okey. Jadi syarat dia cuma 3 saja dulu. 3 itu saja. Berarti yang pertama adalah di dalam bentuk mufrad, tak boleh dalam bentuk musanna ataupun jamak. Yang kedua, dia mesti mudhaf menjadi mudhaf dan ada mudhafun ilaih dia. Yang ketiga, dia walaupun dia mudhafun ilaih dia tak boleh ya mutakallim. Jadi itu syarat dia. Okey. Itu syarat al-ammah, itu syarat ammah dia. Itu syarat untuk kesemua al-asmaul khamsah. Okey. Ada asyurut al-khassah. Asyurut al-khassah dia di sini, untuk syurut al-khassah dia kita padam yang ni. Asyurutul al-khassah yang pertama adalah dhu. Dia ada syurut khassah ni untuk tadi syurut ammah. Ammah tu untuk semua al-asmaul khamsah. Sekarang ada syurut al-khassah untuk yang fu dengan zu. Yang zu ni syarat dia yang pertama adalah antudafu ila ismi jinsin zahirin ghairi wasfin mislu ilmin wa sidqin wa fadlin wa malin antakuna zu bima'na sahibin. Okey, contoh dia kita jelaskan dengan contoh. Zu ilmin, contoh dia zu ilmin. Ni zu. Zu ni antudafa ila ismi jinsin zahirin atau ghairi wasfin. Jadi dia ini mudhaf. Betul, ni dah jadi mudhaf. Zu ni, zu ilmin, yang mempunyai ilmu, dah mudhaf dia. Selepas dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia ni, dia tak boleh dalam bentuk isim zahir. Dia tak boleh dalam bentuk dhamir. Dia mesti dalam bentuk ismin zahir. Dia mesti dalam bentuk isim zahir. Ini mesti dalam bentuk ismun zahir. Dia tak boleh dalam bentuk dhamir. Tadi kan kita cakap asyurut al-ammah dia, syarat-syarat umum dia untuk semua asmaul khamsah ni, dia mudhaf kepada isim zahir ataupun dhamir. Tapi sekarang khusus untuk zu dengan fu, dia hanya boleh mudhaf kepada isim zahir. Contoh dia zu ilmin. Ini isim zahir, ini bukan dhamir. Mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai ilmu. Atau wazu karomin, atau zu karomin, mempunyai kemuliaan. Zu adabin, mempunyai adab. Wa minhu qawluhu ta'ala wallahu dzul fadlil azim, surah Al-Baqarah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki al-fadlil azim, memiliki keutamaan, kelebihan-kelebihan yang mulia, keutamaan-keutamaan yang mulia. Okey. Ini syarat khusus untuk yang zu. Kemudian syarat khusus untuk yang fu, antakuna khaliyatan minal mim nahwu qaulika fuka yantiqu bil khair. Okey. Okey, yang fu ni makna fu ni adalah mulut. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada fu, ada famun.
Makna dia sama ni. Fu dengan famun ni makna sama, mulut makna dia. Jadi kalau antum nak gunakan mulut yang al-asmaul khamsah, contoh di sini cakap sini antakuna khaliyatan minal mim. Jadi kalau kita tak boleh pakai yang ni. Ini bukan termasuk al-asmaul khamsah, khaliyah, tak boleh pakai mim ujung dia. Jadi tak boleh sini, ya tak boleh yang pakai famun ni. Jadi kalau kita mau pakai asmaul khamsah dia pakai yang fu. Contoh dia fuka yantiqu bil khair. Fuka yantiqu bil khairi. Fuka, mulutmu bercakap dengan yang baik, dengan hal-hal yang baik, mulutmu. Jadi fuka. Tapi kalau kita cakap sini famuka, makna dia sama, mulut. Kalau fuka mulut kamu, kalau famuka mulut kamu juga. Tapi kalau kita dah cakap famuka, maka dia bukan lagi termasuk al-asmaul khamsah. Dia mesti fu saja. Walaupun makna dia sama, tetap fu. Jadi kalau ini al-asmaul khamsah ni. Ada pakai rafak dia dengan waw. Dia mudhaf dengan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia boleh pakai isim dhamir. Dia boleh pakai isim dhamir. Jadi kalau mudhafun ilaih untuk fu boleh pakai dhamir. Tapi kalau untuk dzu tak boleh pakai dhamir, mesti isim zahir. Mudhafun ilaih dia. Dzu ilmin tak boleh sini pakai ka, tak ada. Tapi kalau fu boleh pakai isim dhamir. Lepas tu di sini ada cakap kalau dia pakai mim maka dia diirabkan seperti biasa. Contoh dalam hadis Nabi, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Perbezaan antara mulut orang yang berpuasa dengan pada Allah dengan orang yang tak berpuasa tu, perbezaan dia. Mulut orang berpuasa ni sangatlah harum. Atyabu indallahi min rihil mis. Dia bentuk mulut orang, bau mulutnya orang berpuasa tu lebih harum daripada baunya minyak wangi. Minyak wangi ni parfum. Minyak wangi. Kalau di sini minyak wangi, lebih harum daripada minyak wangi lagi. Jadi kalau dah la khulufu famis saimin. Di sana famis saimin, mulut orang yang berpuasa. Fam tu dah pakai mim sana. Dia bukan al-asmaul khamsah lagi. Jadi cara i'rab dia macam isim mufrad biasa. Okey. Jadi itulah mengenai al-asmaul khamsah. Jadi al-asmaul khamsah ada syarat secara umum dia. Untuk semua al-asmaul khamsah, syarat yang pertama adalah mesti dalam bentuk mufrad. Dia tak boleh dalam bentuk musanna, tak boleh dalam bentuk jamak. Syarat yang kedua adalah dia mesti mudhaf. Baik itu dengan isim zahir ataupun dengan isim dhamir. Jadi bentuk ada mudhaf. Jadi dia mudhaf dengan mudhaf ilaih. Tak boleh dia berdiri sendiri. Jadi contoh abun. Kalau abun saja antum buat walahu abun dan dia mempunyai ayah. Abun sana tu tak mudhaf dan tak punya mudhafun ilaih. Dia tak mudhaf. Jadi belum menggunakan lagi kaedah al-asmaul khamsah. Dia mesti mudhaf dengan mudhaf ilaih. Contoh abuka itu mudhaf dengan mudhaf ilaih. Jadi dia mesti mudhaf kepada isim zahir ataupun dhamir. Syarat yang ketiga, walaupun dia mudhaf, kita mesti kena hati-hati mudhafun ilaih dia tu tak boleh dengan ya mutakallim. Boleh kita pakai ya mutakallim, tapi dia bukan lagi dengan kaedah al-asmaul khamsah. Kalau abi contoh dia, abi tadi contoh dia, ayah saya, ni betul, tapi dia bukan yang abun sini ni, bukan lagi al-asmaul khamsah. Tak pakai lagi kaedah al-asmaul khamsah. Dia macam i'rabkan dia tu macam isim-isim yang biasa. Ini lepas tu zu, syarat khas untuk zu adalah zu tak boleh dengan isim dhamir. Syarat khas untuk fu adalah fu tak boleh dengan mim macam ni. Famun tak boleh. Walaupun makna dia sama, mulut-mulut. Tapi kalau dah kita pakai famun, dia tak pakai kaedah al-asmaul khamsah lagi. Boleh dipakai. Tapi dia tak pakai kaedah al-asmaul khamsah. Macam isim biasa dia lagi kalau pakai famun. Okey, walaupun makna dia sama. Jadi itulah pembahasan kita pada
pagi hari ini mengenai al-asma al-khamsah. Ini daripada kitab Arab, daripada al-hiwar fi syarhi al-jurumiyah. Pengarang dia Sayyid Hasan. Okey. Jadi ini penjelasan dia. Kita buat contoh-contoh dia yang simple-simple saja. Simple saja, kita tengok perbezaan dia. Contoh. Lahu akhun. Contoh. Huwa akhuka. Contoh lagi. Lahu akhun huwa akhuka. Haza akhi. Ini dia. Yang pertama, lahu akhun. Lahu akhun. Akhun ni memang dia termasuk kepada asmaul khamsah dia, tapi dia tak pakai kaedah asmaul khamsah. Lahu akhun dia rafa', tapi rafa' dia bukan dengan waw macam al asmaul khamsah. Dia rafa' dia tetap macam isim mufrad biasa dengan dhammah. Lahu akhun, dia mempunyai saudara laki-laki. Lahu akhun. Akhun ni bukan dengan kaedah al asmaul khamsah, tapi dengan kaedah macam isim mufrad biasa. Jadi rafa' dia dengan dhammah. I'rab dia, rafa' dia dengan dhammah. Kalau yang nombor 2, di sini dia mempunyai saudara. Kalau nombor 2, dia saudara kamu. Dia saudara lelaki kamu. Kalau sini ni, sini dah mudhaf dengan mudhafun ilaih. Dah dapat syarat daripada al-asmaul khamsah, maka dia rafa' dia dengan waw. Akhuka. Huwa akhuka, dia adalah saudara laki-lakimu. Jadi kalau dah mudhaf dengan mudhafun ilaih, baru dia rafa' dengan waw macam al-asmaul khamsah yang biasa. Tapi hadza akhi. Hadza akhi ini memang ini mudhaf dengan mudhafun ilaih macam ni juga. Tapi di sini ni ya mutakallim, mudhafun ilaih dia adalah ya mutakallim. Maka ya mutakallim ni menyebabkan akhi ni tak pakai kaedah al-asmaul khamsah lagi. Sini akhi ni rafa' dia dengan dhammah, bukan dengan waw. Yang ini sebagai mudhafun ilaih. Jadi kalau mudhafun ilaih dia bukan ya macam ni, baru dia rafa' dengan waw. Tapi kalau mudhafun ilaih dia ya mutakallim, maka yang ini rafa' dia dengan dhammah macam biasa. Dhammah dia dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Okey. Jadi ini penjelasan mengenai al-asmaul khamsah. Di dalam kitab buku Ustaz Samsul Ma'arif pun ada juga. Boleh antum tengok. Ini pada muka surat. Dalam kitab Ustaz Samsul Ma'arif ada pada muka surat 20. Sini ada jelaskan semua i'rab untuk al-asmaul khamsah. Mungkin nanti insya-Allah di lain masa kita cuba dah berapa minit kah? Dah berapa minit? Sebentar lah. Sekejap lah. Berapa minit? Okey, kita sambung ya. Okey. Dah kita masuk kepada i'rab dia punya. 34 minit. Okey, tak apa, kita sambung. Al-asmaul khamsah rafa' dia dengan waw. Nasab dia dengan al-alif. Lepas tu jar dia dengan kasrah. Contoh dia, hadza abuka. Ini ayah kamu. Ini ni abuka ni abun. Yang ini adalah al-asmaul khamsah yang dia tu rafa'. Jadi rafa' dia dengan waw. Kita jadikan nasab. Nasab bukan pakai inna, kita bayar semalam. Inna abaka. Maka kalau ada inna, selepas dia mesti isim tu jadi nasab. Isim tu mesti mansub. Abaka sekarang pakai alif. Tadi waw sini sekarang berubah dengan alif.
sebabkan ada inna sebelum dia, ada amil nasab. Sekarang kita ubah jadi jar. Jar contoh dia disebabkan huruf jar. Contoh li abika. Li abika, milik ayah kamu. Kepunyaan ayah kamu. Ini sekarang pakai ya lagi. Jadi kalau jar dia pakai ya. Jadi al-asmaul khamsah, rafa' dia dengan waw, nasab dia dengan alif, jar dia dengan ya. Okey. Jadi itulah pembahasan kita mengenai al-asmaul khamsah pada pagi hari ini. Jadi yang pertama kali kita belajar adalah apa saja itu al-asmaul khamsah. Ada 5. Ada abun, akhun, hamun, zu dengan fu. Apa saja syarat umum dia, syarat am dia, syarat am untuk al-asmaul khamsah, dia mesti isim dalam bentuk mufrad. Yang kedua, dia mesti dalam bentuk mudhaf. Dia ingat dalam keadaan mudhaf. Yang ketiga, mudhafun ilaih dia tak boleh ya mutakallim. Itu pertama, apa saja al-asmaul khamsah. Yang kedua, apa saja syarat am dia. Yang ketiga, syarat khas dia untuk zu dengan fu. Zu tak boleh mudhafun ilaih dia dalam bentuk dhamir. Kalau fu tadi syarat dia dalam kitab tadi, kalau fu tak boleh dengan mim sini, famun. Tak boleh dengan yang mim, dengan famun. Kalau dah famun bahasa dia, dia bukan asmaul khamsah lagi. Itu syarat am dengan syarat khas dia. Lepas tu i'rab dia, kalau dia rafa' al-asmaul khamsah dengan waw, kalau dia nasab al-asmaul khamsah dengan alif, kalau al-asmaul khamsah jar dia dengan ya. Jadi itulah penjelasan tentang al-asmaul khamsah, daripada apa saja al-asmaul khamsah, syarat dia dengan alamat i'rab dia punya. Jadi semoga mudah dipahami. Kalau ada mana-mana soalan, pertanyaan, sila ditanyakan. Sila tanyakan, insya-Allah di pertemuan selepas ni, daripada soalan tu insya-Allah kita akan jawab. Okey. Syukran ala husni ihtimamikum. Astaghfirukum likulli akhta. Akhirul kalam aqulu lakum wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.